Selepas wujudnya Akta Anti Lompat Parti, tuan-tuan, seseorang ahli parlimen tidak boleh meninggalkan parti dia dan menyertai parti lain. Ini yang Tun Dr. Mahathir kena faham. Bila dah ada Akta Anti Lompat Parti, dah tak boleh. Kalau boleh, seseorang itu memberikan sokongan kepada orang lain untuk menjadi Perdana Menteri bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh parti dia, maka sudah pastilah hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah diangkat menjadi Perdana Menteri. Sebab sebaik saja selesai pilihan raya umum yang ke-15, Tan Sri Muhyiddin berjaya menggunakan Hishamuddin Tun Hussein untuk memperdaya lebih kurang 9 orang lagi, campur diri dia 10 orang, untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma kena tahu bahawa pada ketika itu, setiap ahli parlimen daripada Barisan Nasional sudah menandatangani 3 aku janji yang memberikan kuasa kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan dengan siapa kita nak bentuk kerajaan, parti mana kita nak bentuk kerajaan, memberikan kuasa dan untuk berunding dan membuat keputusan siapa yang nak kita angkat sebagai Perdana Menteri, dan ada satu lagi, memberikan aku janji bahawa mereka tidak pernah memberikan aku janji kepada sesiapa sebelum menjadi calon pilihan raya dan tidak akan memberikan aku janji ataupun SD kepada orang lain selepas pilihan raya. Memang tak boleh. Itu sebabnya kita beritahu benda ni kepada 10 orang yang telah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kesemua 10 orang ini telah menarik balik SD yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sebabnya, tuan-tuan, hari ini saya nak beritahu segala usaha tebuk atap yang cuba dilakukan Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya tidak akan membuahkan kejayaan. Kerana tidak ada lagi orang boleh bagi SD secara individu seperti mana sebelum ni. Seperti mana peristiwa 16 September, seperti mana peristiwa langkah Sheraton. Tak boleh, tuan-tuan. Memang tidak dibenarkan. Kalau mereka ni wakil rakyat daripada UMNO, mereka bagi SD pada orang lain, tuan-tuan, kita cuma perlu bagi satu surat kepada Speaker Dewan Rakyat memaklumkan kerusi ahli parlimen tersebut kosong dan orang tu hilang status dia sebagai ahli parlimen. Malah akan didenda pula banyak 100 juta ringgit. Bukan sikit, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, Tun Dr. mengeluarkan satu kenyataan yang amat melucukan. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar ialah pakar tebuk atap. Padahal, tuan-tuan, pakar sebenar yang menebuk atap ni ialah Mahathir itu. Mahathir itu sendirilah bapa kepada segala tebuk atap, dan akhirnya dia sendiri membuat satu tindakan bodoh dengan meletakkan jawatan. Kenapa dia letak jawatan tu, tuan-tuan? Kerana bila dia diangkat menjadi Perdana Menteri, dia diangkat oleh kerajaan, oleh ahli parlimen 126 orang yang terdiri rata-ratanya merupakan penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Ada warisan juga dan rakan-rakan yang lain. Tetapi beliau mengatakan bahawa Anwar lah pakar tebuk atap kerana peristiwa 16 September. Ini saya nak kena beritahu, tuan-tuan. Hari di mana Tun Dr. Mahathir melancarkan usaha untuk tidak menyerahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar, beliau telah menggerakkan Hamzah Zainuddin, beliau telah menggerakkan Azmin Ali untuk mengadakan perbincangan perundingan dengan pihak daripada PAS dan juga pihak daripada UMNO. Memang ini berlaku, tuan-tuan. Cuma ketika kawan-kawan MP PAS dan juga UMNO sampai di Istana Negara, mereka baru tahu bahawa Mahathir menipu mereka. Sebelum tu Mahathir mengatakan nak mengadakan ataupun mewujudkan sebuah kerajaan Bumiputera. Tetapi bila mereka sampai di Istana Negara, pegawai istana memberitahu bahawa Mahathir nak mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Unity Government, dan dalam tu ada DAP pada ketika itu. Dan pada ketika itu, UMNO dan PAS mengambil keputusan untuk tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, dan mereka melalui Anwar Musa ketika itu, saya masih ingat lagi, mengeluarkan kenyataan bersama dengan Taqiyuddin mengatakan bahawa mereka tarik handbrake, tidak mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Lepas itulah, tuan-tuan, baru berlakunya apa yang dipanggil sebagai kerajaan langkah Sheraton yang telah mengangkat Muhyiddin Yassin pula sebagai Perdana Menteri. Kerana bila baginda tuanku Sultan Abdullah yang Tuan Agong memanggil 222 orang ahli parlimen ini, tidak ada satu orang pun yang mendapat lebih daripada 112 kursi untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tidak ada orang yang dapat simple majority. Itu sebenarnya apa yang berlaku. Berbalik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang betul Datuk Seri Anwar pernah berusaha untuk membentuk kerajaan melalui apa yang dipanggil sebagai peristiwa 16 September. Jadi sebenarnya sebelum Mahathir katakan kat orang lain tebuk atap, sebenarnya dialah bapa tebuk atap, tuan-tuan.
Tapi kita tak boleh nafikan bahawa pada ketika itu memang dibolehkan. Maknanya apa langkah yang cuba dibuat oleh Tuan Dr. Mahathir memang dari segi undang-undang boleh. Langkah yang berlaku untuk mendapatkan SD baik oleh pemimpin-pemimpin yang bersekutu dengan Mahathir, baik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 September memang dibolehkan pada ketika itu kerana kita belum ada apa yang dipanggil sebagai Akta Anti Lompat Parti. Menyebabkan Kabinet ini jelas menunjukkan itu bahawa Perdana Menteri membuat pertukaran-pertukaran yang tertentu gunanya untuk memberikan keyakinan kepada rakyat itu bahawa beliau serius kerana 1 tahun telah berlalu. Saya kira itu masa yang cukup untuk beliau memikir dengan mendalam apakah yang perlu dilakukan oleh beliau. Dan saya lihat apabila ada berlaku pecah iaitu antara komunikasi dengan digital, itu satu perkara yang sangat penting. Kerana apabila PMX pergi ke New York dan kemudian ke San Francisco, beliau telah berjumpa dengan syarikat yang terlibat dalam soal artificial intelligence dan digital. Jadi dia perlu dipecahkan kerana untuk memberikan orang kata apa, fokus. Jadi kalau komunikasi ini kepada kita dia merupakan propaganda lah. Dan Kementerian Penerangan kempen lah. Jadi dia mesti diasingkan kerana digital is the present and the future. Jadi fokus harus diberikan ke arah digital ini, dan ini maknanya bahawa bila ada seorang menteri yang menjaga digital, ini bermakna bahawa dalam soal-soal yang ada kaitan dengan digital ini semua, dia ni akan mendapat perhatian yang penuh. We are ready. Jadi sebab itu respect is very important pada saya. Hasil saya kira yang beliau pergi ke Amerika Syarikat, hasil perbincangan, maka perlulah dipecahkan. Perlu dipecahkan terlalu besar. Jadi itu satu daripada perkara yang saya lihat yang memberikan keyakinan kepada pelabur lah, terutama di Amerika Syarikat. Keduanya, saya bersetuju sangat itu bahawa Menteri Kewangan yang kedua itu tidaklah dilantikkan orang politik lah. Kerana ekonomi negara merupakan satu perkara yang cukup serius, terutama sekali apabila PMX mengambil alih daripada pentadbiran yang dulu yang telah banyak memusnahkan ekonomi kita. Jadi apabila PMX kekal sebagai Menteri Kewangan, mesejnya ialah dia mengambil tanggungjawab penuh tentang ekonomi negara. Tapi dalam masa yang sama, dia lantik seorang profesional untuk menjadi Menteri Kewangan kedua. Ini menunjukkan keseriusan bahawa betapanya PMX meletakkan ekonomi negara ini sangat penting, maka dia melantik seorang yang profesional dan tidak diambil di kalangan ahli politik. Kerana kalau ahli politik ni dia mungkin ada perkara lain kerana dia orang politik. Orang politik dah ada dah. PMX ni ada bagi kepada profesional tuan ekonomi of the country ya. Jadi ini memberikan keyakinan juga kepada pelabur bahawa mereka lihat bahawa Perdana Menteri serius dan memberi fokus kepada ekonomi negara lah. Yang ketiga dia apabila tidak banyak berlaku lantikan ataupun pertukaran, ini bermakna bahawa kestabilan. Kalau ini tukar banyak sangat, jadi dia mungkin jadikan tidak stabil kerana kementerian-kementerian itu akan menerima menteri yang baru. Tapi apabila rombakan itu tidak begitu banyak, itu bermakna stability. Dan inilah sebenarnya yang dimahukan oleh pelabur-pelabur asing, terutama di Amerika Syarikat, kerana mereka nak melabur wang mereka nak tahu. Dia kan jadi macam dulu. Dalam masa 5 tahun dah ada 4 Perdana Menteri kan. This is satu perkara yang dibimbangkan oleh pelabur-pelabur. Tapi apabila rombakan itu berlaku dan tidak ada berlaku major reshuffle, maka ia memberi gambaran bahawa ini stable. Menteri-menteri yang kekal dalam kementerian mereka itu akan terus menjadi pengurus kepada kementerian itu. Jadi memberikan keyakinan kepada investor bahawa there is stability in the country, maka sudah tentulah pelaburan akan datang kerana ada keyakinan di kalangan pelabur terhadap stability di negara kita. Kebebasan bersuara betul, boleh. Kebebasan menulis, kebebasan media, memang betul. Kita patut uphold. Tetapi bukan kebebasan mereka cerita fitnah hari ini. Sebenarnya harta sultan ni boleh digunakan dalam banyak aspek. Tetapi hari ini kerajaan hanya gunakan untuk isu yang melibatkan soal 3 ada harta sultan. Dan hari ini kita lihat macam Gomo kena ni dah melampau. Dia cakap bahawa Datuk Seri Anwar ni pro-Israel. Hari ini saya nak beritahu Duta Besar Malaysia ke US, Datuk Seri Nazri Aziz, telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Amerika sendiri membuat teguran kepada Malaysia kerana 5 kenyataan yang dibuat oleh Malaysia langsung tak ada rasa simpati kepada Israel. Kita dikecam, ada nota tindakan ke atas kita. Kita punya duta dipanggil, mereka hantar macam-macam, ada nota tindakan. So, apa yang dia merapu, merepek ni, satu dunia tahu kenyataan Datuk Seri Anwar terhadap Biden, di hadapan Biden sendiri ketika APEC,
Satu dunia tahu kelantangan Datuk Seri Anwar ketika ucapan beliau diunggah. Satu dunia tahu Datuk Seri Anwar pergi meyakinkan ketua-ketua negara Islam ni untuk bersatu, menentang. Termasuklah Singapura sekali. Sama ada yang pro Israel, yang pro Palestin, beliau jumpa untuk cuba tamatkan, gencatkan senjata di Gaza. Kau boleh buat fitnah kata Datuk Seri Anwar ni pro Israel. So, bila dah melampau sangat fitnah ni, takkan kita nak biarkan Gomo ni menabur fitnah sesuka hati. Kebebasan bersuara betul, boleh. Kebebasan menulis, kebebasan media, memang betul. Kita patut uphold. Tetapi bukan kebebasan mereka cerita fitnah hari ni, mengadakan cerita yang tak ada, kononnya ada 120 SD dan sebagainya. Adakah Raja Petra ni kebal? Kalau perlu kita tangkap, kita bawa balik, kita tangkap, kita bawa balik, kita hadapkan ke muka pengadilan. Tahan bawah SOSMA, habis kita. Dia SOSMA bukan macam ISA. ISA ni bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1. Polis boleh tahan kita 60 hari tanpa bicara. SOSMA kurang-kurang kena hadapkan ke magistrate, baru boleh dapat perintah reman 28 hari maksimum. Kemudian untuk seseorang itu ditahan di bawah SOSMA, kena dibawa ke mahkamah juga, boleh kena maksimum 20 tahun. Mereka yang melakukan persediaan untuk melakukan perkara yang boleh menggugat sistem demokrasi Malaysia ni, itu boleh didakwa dan maksimum boleh kena 15 tahun penjara. Kena buat. Ni mulakan dengan ni Papa Gomo, Raja Petra, Papu Kari Merapu, Ratu Badak,